yang disiapkan. Baik, itu dia cerita tentang College Vocational ataupun Hari Terbuka yang menyaksikan pelbagai inovasi dan juga aktiviti diketengahkan, memberi harapan yang mereka ni memang ada kebolehpasaran untuk memasuki industri pekerjaan walaupun ada kalanya belum habis pengajian dah diberikan kesempatan ini. Okey, syabas kepada mereka ni semua, terutamanya College Vocational Kelang atas keupayaan ini. Baik, kita masih lagi dalam bulan kebangsaan bercerita tentang perkara-perkara yang membangkitkan semangat patriotisme kita ini dan Jabatan Penerangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk tahun ini memberikan penganugerahan kepada individu-individu tertentu dan melantik mereka ini menjadi ikon patriotik negara. Jadi bersama saya ialah seorang yang membesar dengan semangat perpaduan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau bersembang dengan beliau ni, kita rasa memang sewajarnya dilantik ataupun dianugerah sebagai ikon patriotik negara. Kita ucap selamat datang kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Cantik t-shirt ni. Saya cari tak jumpa ni, Prof. Percuma daripada Jabatan Penerangan. Okey. Baik, bagaimana melihat tahun sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini? Ya, tahun ini agak meriah kalau kita perhatikan. Barangkali ialah dah 59 tahun kita merdeka. Ya. Sambutan, saya ada di dataran ketika itu dan kita lihat sambutannya ialah dalam keadaan di mana dikatakan berhadapan dengan pelbagai cabaran, namun ramai yang keluar dan menunjukkan sokongan kepada nilai kenegaraan. Saya tak pasti Prof rasa bagaimana. Saya berada di dataran, perasaan sebab dan terharu tu menyelubungi, terutamanya ketika laungan merdeka dikumandangkan, kemudian lagu Negaraku berulang-ulang kali. Ya. Perasaan tu sangat kuat. Prof rasa sedemikian juga. Dah pasti merasai, menjiwai perasaan itu, apatah lagi ketika pasukan tentera masuk, PDRM. Dan yang paling menarik ketika pasukan Olimpik kita masuk, semuanya berdiri secara spontan. Tak ada siapa dipaksa dan kebetulan semuanya bangkit dan menunjukkan penghargaan kepada mereka dan saya rasakan itu semangat nasionalisme atau patriotisme yang mahu kita paparkan kepada generasi yang akan datang. Okey, saya tak tahu sama ada ini kebetulan ataupun memang perancangan dari dulu disebabkan dibentuk di ketika membesar di Tanjung Malim kan. Sekarang ni bertugas sebagai Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan di USM ni. Adakah ini memang hala tuju disebabkan Prof membesar dengan pelbagai acuan masyarakat di Malaysia ni? Di Tanjung Malim itu sendiri? Ya, Tanjung Malim ni unik. Kalau dulu perkampungan kecil kemudian menjadi bandar dan sekarang ini dah menjadi daerah mualim. Jadi ketika perkampungan kecil, masing-masing mengenali antara satu sama lain, hormat, faham. Dan ketika di Taman Hijau Jalan Kutuyung, saya rasakan kita boleh rasai, dianggap sebagai hidup dalam satu keluarga besar. Di belakang rumah saya, rumah Imam Masjid Tanjung Malim, kita boleh keluar masuk sampai ke tengah malam pun tak ada isu. Tidak wujud satu bantahan ataupun tak boleh masuk keluar dan ruang itu terbuka. Masing-masing boleh masuk keluar berbincang, sentiasa berinteraksi, sentiasa bersama dalam apa keadaan sekalipun. Begitu juga dengan di sekolah rendah Metodis, sekolah menengah Metodis Tanjung Malim, di sekolah Kejohari. Rakan sebaya juga mempunyai sifat yang sama. Saya boleh katakan bahawa sepanjang zaman persekolahan saya, kalau saya dikatakan fasih berbahasa Melayu, rakan saya pun sama. Kerana itulah gaya pembudayaan yang telah dilentur di sekolah, disebabkan oleh guru juga menjadi contoh dan persekitaran itu telah boleh dikatakan menjadi salah satu faktor utama ke arah pembentukan perwatakan ataupun karakter yang anda lihat. Apa saja pada saya rasa sebilangan besar di Tanjung Malim mungkin mempunyai perasaan yang sama. Jadi kebetulan selepas itu saya masuk ke Universiti Melayu, mengambil kursus antropologi sosiologi dan kemudian sosiologi politik dan kini turut mengajar hubungan etnik sebagai salah satu subjek di Universiti Sains Malaysia. Dah seperti makanan Prof lah ya, sebab melalui pengalaman membesar, jadi itu boleh dijadikan silibus pengajaran juga, rujukan lah. Baik, kita bercakap tentang kepelbagaian kaum dan saling faham memahami antara sesama kita ketika Prof membesar. Sebab saya tertarik bila membaca ketika leka bermain sehingga waktu senja, kemudian ibunya suruh masuk, jangan main sampai di waktu maghrib dan sebagainya. Jadi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang pelik ataupun tak apalah, saya biarlah mereka nak mainkan ataupun nak masuk, saya terus bermain atau bagaimana? Adakah dirasakan ini sebab orang Melayu begini kita kena ikut ataupun keadaannya bagaimana masa itu? Tidak begini, ibu saya seorang yang tidak pernah ke sekolah. Tapi dia telah mendidik anak-anak beliau nilai yang
pembentukan di dalam kawasan itu kita harus boleh berasimilasi, tapi itu tidak bermakna kita ketepikan nilai yang telah diajar, dididik di dalam rumah. Maksudnya, sebagaimana saya katakan tadi, kami hidup dalam satu keluarga besar. Siapa-siapa pun boleh menegah, memarahi dan juga saling menyayangi di atas satu sama lain. Itu konsep yang diamalkan dulu. Jadi waktu maghrib, bila dah bermain, waktu senja selalu kita main takraw, badminton, bola, mengikut musim. Jadi malam je masing-masing diminta pulang. Tak kisahlah, barangkali itu boleh menjadi seorang keluarga Melayu, Cina, India di situ. Masing-masing mempunyai peranan ke atas anak orang lain. Maksudnya di sini tidak ada siapa yang memarahi, katakan kalau katakan ibu saya minta mereka pulang, ibu bapa mereka tidak akan menyalahkan, ataupun malahan ia dipersetujui bahawa ia boleh menjadi satu amalan. Itu saya rasakan nilai tahap hormat, faham dan juga menerima di antara satu sama lain itu berada pada tahap yang cukup tinggi ketika itu. Adakah dimaklumkan ataupun asimilasi ini diajar dalam cara yang kita yang formal ataupun membesar sebab anggap semuanya sama. Cuma anutan agama saja berbeza. Dia datang dengan sendirinya. Dia tak perlu disuruh, tetapi dengan sendirinya disebabkan oleh persekitarannya adalah sedemikian rupa, acuannya adalah sedemikian rupa. Jadi mahu tak mahu hakikat kita harus setuju bahawa dalam sebuah masyarakat yang rencam, pelbagai, masing-masing harus mempunyai nilai kompromi dan juga nilai pengorbanan yang besar. Tanpa menyoal siapa yang harus berkorban, siapa yang harus berkompromi. Jadi dalam konteks itu saya rasakan bahawa ia wujud dengan sendiri. Disebabkan masa yang dihabiskan itu boleh dikatakan sepenuh masa daripada pagi. Ya, betul. Masing-masing menghabiskan masa yang cukup lama, rasa selamat wujud tanpa risau, dan juga masing-masing dalam keluarga yang berlainan pun merasakan bahawa biarlah mereka itu berinteraksi. Dia tidak mengganggu gugat nilai amalan asal. Dia tidak wujud. Asmaul Husna setiap malam kami dengar. Dan tidak menjadi masalah. Jika tidak kedengaran, hari berikutnya kami bertanya apa terjadi kepada ustaz tersebut. Jika tidak kedengaran, sebab dah terlalu selesa, kebiasaan. Jadi bila tidak kedengaran, seolah adakah sakit, adakah uzur. Jadi wujud timbul persoalan seperti itu. Jadi ada kalanya ada keluarga yang manggil sebagai anak. Jadi anak, kenapa tak lama tak balik. Jadi itu menyebabkan sudah wujud satu yang sinonim dalam bentuk keluarga yang besar. Saya rasakan itu yang suatu yang luntur barangkali sekarang ni sebabkan proses pembangunan, pemodenan, masyarakat sudah menjadi individualistik, materialistik. Jadi pendefinisian itu juga sudah berubah. Itu kita akan bincang lanjut sebab alang-alang Prof mengajar tentang subjek seperti ini kan, barangkali ada kajian yang dibuat tentang bagaimana nak mengembalikan ke ataupun melihat dalam konteks yang berbeza tentang keluarga besar Malaysia ini. Okey, sementara itu kita sebenarnya ada seorang pemanggil nak bersembang-sembang dengan Prof. Hello. Halo. Ya. Selamat pagi. Siapa di talian? Kok Kikyong sini. Prof kenal tak? Pasti saya kenal. Okey, Encik Kok Kikyong nak bersembang, silakan. Pernah bila kali terakhir berjumpa dengan Prof? Kali terakhir. Saya rasa pada bulan April hari itu semasa kita mengadakan reunion di sekolah kita. Okey. Kalian sentiasa berhubunglah. Kami dah lama tak berhubung, tapi baru-baru ini April hasil inisiatif Kok, Anan dan beberapa orang yang lain, mereka telah mengumpulkan mereka yang telah belajar di sekolah rendah waktu yang sama dengan saya sekali. Azri tidak. Jadi antara yang mengambil inisiatif adalah Kok Kikyong. Encik Kok satu kelas dengan Prof? Ya, dulu. Encik Kok, kalau boleh saya nak tanyalah kan, sebab ini ikon patriotik negara ni. Ketika di sekolah bagaimana karakter Prof Siva ni? Karakter Siva ni dia seorang yang pendiam. Pendiam Tapi taklah pendiam sangat kalau nak dikatakan. Tetapi dia satu sifat yang menonjol, dia sangat peramah. Dia sangat peramah dan dia senyuman dia memang selalu ada. Jadi dia memang berkawanlah dengan semua orang. Begitulah dia semasa dia kecil.
Mungkin ada perkara, saya sedang kagum dengan kalian berdua ni, kefasihan bahasa Melayu kalian cukup luar biasa. Encik Kok, mungkin ada satu pengalaman atau memori yang digamit sampai ke sekarang ni tentang Prof Siva dan juga tentang kawan-kawan lain ketika membesar di Tanjung Malim. Oh, kalau nak katakan kenangan tu memang banyak lah. Kalau nak disebut di sini memang tak cukup masa. Tapi yang paling ingat tu kita semua memang nakal sangat lah. Nakal sangat sampai boleh baling cikgu dengan buah durian. Buah durian? Macam-macam lah. Buah durian kecil. Macam-macam lah. Banyak, tapi nakal taklah nakal sampai menggunakan perkara-perkara yang memudaratkan ya. Nakal budak-budak lah. Cikgu tidak lah kot. Ya? Tak ada sampai memukul cikgu. Tak sampai memukul cikgu lah. Okey. Baik. Kalau macam kata orang belum mengenali ikon kita ni, Prof Siva Murugan ni, apa yang Encik Kok boleh cerita kepada kami? Boleh ulang sekali lagi? Kalau orang tak kenal, macam saya tengok Prof Siva sekarang di depan saya dan saya tak ada baca tentang dia, apa yang boleh Encik Kok describe Prof ini? Kalau kita tak kenal dia, sekali pandang tu kita nampak dia ni macam seorang yang sangat serius. Itu pertama. Dan sebab raut wajah dia menunjukkan dia seorang yang serius. Dan yang kedua, dia seorang yang terpelajar. Bermakna kan sebab kalian bersekolah bersama-sama dan saya yakin Encik Kok panggil Prof, panggil Siva saja. Siva, semua panggil Siva. Tak panggil Prof lah sekarang. Tidak. Janganlah kot. Okey, masa sekolah dulu, adakah menjangka dia akan menjadi seorang profesor di universiti? Memang di luar dugaan sekali. Itu betul dia. Tapi kita gembira lah, kita kagum dengan pencapaian dia sekarang lah. Okey. Ini gambar sekolah yang sedang diterakan di kaca TV sekarang ini. Prof ingat ni? Ini masa Dajjal 5 ni. Wow. Masih berambut lagi masa tu. Masih berambut. Okey, yang dibulatkan itu ialah Encik Kok ada TV di depan ke sekarang? Boleh tengok gambar ni? Tak ada. Tak ada TV. Okey. Setelah kita pun sedang Prof ingat Kok Kikiong di mana di sini? Tak ada. Tak ada dalam tu. Tak ada. Okey, baik. Encik Kok, terima kasih banyak-banyak ya kerana sudi berhubung dengan kami. Okey, terima kasih. Ya, selamat Hari Kebangsaan kepada anda. Ya, sama. Thank you, Kok. Okey. Thank you, Siva. Jadi ini dah ada WhatsApp group lah ni, kawan-kawan sekolah? Memang ada. Kami dah bentuk satu kumpulan. WhatsApp dah memang sentiasa berinteraksi melalui. Ramai dalam kumpulan tu dan ia aktif. Okey, tadi dikata Encik Kok kata dia tidak menjangka Prof akan menjadi profesor. Bermakna tidak ada gambaran seperti itu. Jadi sebenarnya masa kecil tu nak jadi apa sebenarnya? Saya berminat jadi, kita masa kecil tu polis kot. Kemudian nak jadi peguam. Okey. Tapi saya gagal SPM saya. Saya perlu saya beritahu. Secara langsung pada semua saya gagal SPM saya. Okey. Disebabkan macam Kok kata tadi lah, terlalu taksub dengan bermain, leka. Kemudian saya mengambil semula dan kemudian menjadi pelajar terbaik tingkatan 6 di Universiti Melaya, menjadi pelajar terbaik dan seterusnya. Menghasilkan yang terbaik. Jadi saya rasakan ada titik tolak yang berubah di situ dan saya rasakan keluarga telah mainkan peranan untuk memulihkan semula dan juga memastikan motivasi itu ada. Bertukar daripada aliran sains kepada sastra. Dan saya rasakan perubahan itu sebenarnya telah membawa kepada anjakan baru dalam kehidupan saya. Okey. Maknanya kegagalan SPM itu menjadi titik tolak kepada... Titik tolak sebenar kepada anda yang lihat hari ini adalah berdasarkan kepada apa yang berlaku pada tahun 1988. Okey, saya nak buat analisis sikit. Bila bermakna keselesaan kalian ni menyebabkan duk seronok bermain sampai lupakan keutamaan. Ini SPM ni kita bukan cakap tentang ramai SRP ke ataupun ramai yang berjaya selepas gagal tu. Ramai yang berjaya. Dan dalam di Tanjung Malim tu pun Bagiu Damasutra rakan yang pernah berlakon filem kami Zozambrain juga sekali di Tanjung Malim. Jadi ramai yang hadir daripada sekolah itu. DJ Dave dulu senior kami memegang rekod 100 meter di sekolah Tanjung Malim dan ramai, terlalu ramai. Ya. Orang kata Perak ni, tak tahulah di Tanjung Malim bagaimana, seolah-olah waktu berhenti kerana era itu tidak sepantas di Kuala Lumpur. Maknanya kalau nak rasa nostalgik, nak rasa macam zaman dulu-dulu, pergi ke Perak. Adakah itu benar? Dululah kot.
Sekarang dah memang dah wujud bandar Tanjung Malim lama dengan bandar Tanjung Malim baru. Jadi nampak bezanya. Kalau dulu kita kena melintas kereta api tu, setiap 30 minit tu menunggu. Kereta api dah berjalan baru kita boleh lintas. Sekarang ni tidak lagi kan. Jadi proses pembesaran tu telah berlaku dengan kilang protonnya di situ. Inilah bandar wawasan Berang, perluasan sehingga bentukkan sebuah daerah dengan sendirinya. Menunjukkan bahawa Tanjung Malim sudah membesar. Jadi ada nilai nostalgianya, ada lagi. Masih ada. Masih dikekalkan. Tapi ia juga sedang melalui proses pemodenan, proses pembaruan yang hebat. Dan saya rasakan barangkali disebabkan Tanjung Malim ini dekat dengan Kuala Lumpur, dalam 40 minit menaiki kereta. Dan kereta api ETS pun dah ada. Jadi memudahkan proses perjalanan. Tapi kalau balik ke Tanjung Malim memang akan ada tempat-tempat yang masih lagi mengimbau kenangan lah. Masih banyak lagi kawasan masih kekal. Kita nak bersama seorang lagi, saya tak pastilah sebab kalian dah kerap berhubung. Kalau dengar suara ni barangkali dah boleh tahu. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa tuan? Saya Zuzamrin kat sini. Alah, kita sebenarnya tak mahu Cik Zuzamrin sebut nama. Dia dah sebut dah. Nak minta Prof teka. Okey. Tapi tak apa. Baru sebut nama dia tadi. Baru sebut nama, telah terus kita dapat berhubung. Terima kasih banyak-banyak kesudi berhubung dengan kami, Cik Zul. Ya, sama-sama. Ini yang pernah berlakon bersama dengan Allahyarham Sudirman. Okey, barangkali dapat dikongsikan kenangan bersama dengan Siva kawan anda ni. Ya. Ya. Silakan. Saya dengan Siva ni selalu bersama lah. Saya dengan sekolah Methodist, kemudian kami pergi ke bina sekolah Kuala Lumpur. Kemudian saya jumpa dia lagi dekat Universiti Melaya sekejap. Jadi saya rasa saya dengan Siva ni ada satu macam telepati lah, hubungan telepati. Okey. Banyaklah perlu saya sebut dekat kat sini, saya pun ada hutang budi lah dengan keluarga Encik Siva ni sebab dulu saya pernah belajar tuition dengan kakak dia. So kami pernah belajar sampai ke level tu lah bersama-sama. Okey. Prof dengan Cik Zul ni memang kira rapat milik satu geng lah ni, geng satu takraw. Geng masa di sekolah. Kemudian kebetulan kami ke sekolah teknik sekali, kemudian ke Universiti Melaya pun sekali. Dia ke Jepun lebih awal daripada saya. Saya tapi tinggal di kolej yang sama. Jadi waktu saya masuk dia nak pergi ke Hokkaido Saya pergi Kanazawa. Okey. Adakah memang merancang untuk ke universiti sama-sama ataupun ni? Tidak kot. Tidak. Dia ni pandai. Oh ya kan? Okey. Dan tiba-tiba dengan cerita Zul Zamrin menjadi salah seorang pelakon untuk filem bersama dengan Sudirman. Adakah itu masa kecil-kecil tu hasrat yang pernah diluahkan? Tak pernah pun dia. Tapi dia ni suka jadi pengulas bola dulu. Saya ingat lagi masa Kevin Keegan datang, Dia ni pergi jumpa ke airport masa tu. Kemudian masa lepas berlakon tu baru kita tahu. Dia ni pandai berlakon punya. Sama ni berlakon dengan kita orang kot. Tapi itu sajalah filmnya. Itu saja. Filem. Ya. Okey, Cik Zul, saya rasa kita pernah bersembang tentang perkara ini sebelum ni ya. Ya, tuan. Ya. Apa macam contoh yang Prof sebutkan di awal usia ni memang banyak bermain sampai SPM gagal dan sebagainya. Adakah itu perkara biasa dan cita-cita masa tu tak besar mana dalam kalangan kalian ni? Saya rasa tak juga. Kita dalam komuniti Tanjung Malim ni satu bandar yang saya ingat semua rapat dan sama-sama ada aspiration lah, masing-masing ada nampak jalan nak majukan diri lah. Jadi saya rasa macam apa yang disebut oleh rakan saya tadi itu memang Prof ni seorang yang macam terpelajar lah. Kemudian saya sangat-sangat rasa benda yang boleh dicontohi Prof ni. Dia punya karisma dan karakter dia tu. Mesra pada semua orang dan dia tak ada pernah sombong lah. Dia satu titik darah dia pun saya tengok tak ada yang sombong lah dekat dia. Okey. Bila membaca tentang beliau ni, tentang Prof ni dan mendengar Cik Kok bercerita, Cik Zul Zamrin bercerita, seolah-olah macam adakah ketika kawan-kawan masa membesar tu Siva ni ialah ketua kepada kalian atau macam mana? Tidak. Siva ni dia pendiam tapi dia tidak pernah lokek dengan senyuman. Dia mesra lah. Dia mesra lah. Maknanya kalau kumpulan tu the friendly one tu Siva lah. Mesti Siva lah.
Okey. Banyak ada ketua lain, ada lain lah sebagai ketua. Ada ramai dalam untuk ketuanya. Okey, baik. Tak tahu siapa nak jadi presiden kepala kilat lepas ni. Oh, dah ada geng kan sekarang, kepala kilat sekarang. Okey, Cik Zulsamnin, terima kasih banyak-banyak ya. Sama-sama. Ya, okey. Assalamualaikum. Okey, baik, Pak. Ya, kita bukanlah nak membuka cerita lama menghubungi secara surprise ni. Sekarang nak tahu lebih lanjut daripada testimoni kawan-kawan yang besar dengan Prof kan. Okey, balik kepada cerita tentang betapa kalian sebagai keluarga besar di Tanjung Malim, dan Prof sekarang mengajar sains kemasyarakatan, sosiologi dan sebagainya. Dengan pembangunan yang ada sekarang ni, adakah kita berupaya untuk merasai seperti mana yang Prof rasai ketika membesar, terutamanya untuk generasi sekarang? Saya rasa kita harus kembali pada asas. Barangkali kita juga harus akui hakikatnya bahawa keadaan sudah berubah. Pusaka bergilir, zaman berubah. Naratif tentang penjajahan, tentang kedudukan kebebasan juga sudah berubah. Masyarakat sudah menjadi lebih materialistik, bersifat individualistik. Bangunan sudah meninggi, bukan lagi seperti taman perumahan. Taman perumahan itu mudah untuk kita berinteraksi. Hari ini barangkali kita dah tak kenal jiran. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita harus kembali kepada asasnya. Kerana tanpa asas perpaduan, tanpa kita meraihkan kepelbagaian, dan jika kepelbagaian itu menjadi penghalang, saya khawatir satu hari nanti kita sukar untuk pertahankan apa yang telah kita bina. Kerana apa yang telah kita bina selama 59 tahun ini harus kita akui adalah berdasarkan kepada keutuhan, perpaduan yang ampuh. Dan jika itu gagal, ialah ada keadaan tidak menentu, tidak stabil, ada zaman kemerosotan, zaman kegemilangan. Tapi akhirnya yang membawa kita kepada kedudukan negara yang jauh lebih progresif. Kalau kita mahu melihat masyarakat yang label sebagai bangsa Malaysia pada tahun 2020, mestilah seorang yang fasih berbahasa Melayu, menjunjung ketinggian perlembagaan dan bangga menjadi warga negara ini. Kita tidak boleh mempunyai mereka yang menghina, menentang, yang mengaibkan negara sendiri. Kita boleh mempunyai perbezaan dari segi agama, ritual, etnik, perbezaan ideologi politik sekalipun, tapi itu tidak boleh menghalang sifat patriotik ke atas negara, sifat mempertahankan negaraan. Kerana bila kita bercakap tentang patriotisme, kita juga bercakap tentang kepelbagaian tadi. Bagaimana patriotisme itu mempelbagaikan kehidupan kita, pembudayaan gaya hidup kita bergantung kepada sejauh mana kita pertahankan nilai-nilai kepelbagaian itu yang menjadi asas merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi itu yang harus menjadi perjuangan sekarang lah. Bukan kita nak bersifat nostalgik, tapi itu cabaran yang kita hadapi sekarang. Ya? Itu asasnya. Kerana zaman dah berubah. Zaman penjajahan dulu, ialah kita melalui keperitan, penderitaan, zaman ubi kayu dengan TO. Tapi hari ini dah menjadi Starbucks. Kita harus akui, kalau dulu jalan sahala, kecil, sekarang dah membesar. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan pembudayaan kehidupan baru ini. Kalau dulu patriotisme itu dikaitkan dengan sifat dalaman kita, emosional. Dan kalau orang tua kita, dia masang bendera dengan sendiri tanpa dipaksa. Tak perlu ada kempen Kibar Jawa Gemilang. Tak perlu pun. Lagi satu, dia akan setrika bendera dan letaknya. Kerana bagi dia itu penting. Bagi zaman sekarang mungkin patriotismenya ada, tidak ditunjukkan secara luaran. Bagi mereka mahu menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang sivil, masyarakat yang bergerak kepada ketamadunan baru, boleh membawa pembaruan dan perubahan seiring dengan apa yang sedang berlaku dalam sekeliling mereka. Tidak bermakna tidak patriotik. Jadi apa yang boleh kita lanjutkan adalah sesuaikan dengan gaya hidup patriotisme ini. Jadi mungkin apa saja yang dilakukan, baik di sekolah, aktiviti programnya diperhebatkan, dan juga di luaran, supaya ia tidak bersifat berkala mengikut musim, tetapi sepanjang tahun ia menjadi satu amalan. Jangan sampai satu hari dianggap sebagai cuti umum saja, ya, Prof. Itu cabaran kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam menghadiri kuliah Prof saja. Tapi itu satu yang harus kita ambil kira. Selamat maju jaya dan tahniah atas pelantikan ataupun penganugerahan ikon perpaduan sempena Hari Kebangsaan atau Bulan Kebangsaan ini. Ikon Patriotik Negara 2016, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Pastinya anak-anak murid atau pelajar bangga mempunyai seorang pensyarah sebegini hebat, ya. Terima kasih banyak, ya, Prof, sudi bersama kami. Kita nak berehat seketika, selepas ini nak bersama dengan Ustaz Haryanto yang sudah pun bersama dengan kita untuk cerita tentang segmen fikrah ini, jemaah. Jadi jemaah yang terbaik ni musim-musim haji ni kan, macam mana nak jadi jemaah yang terbaik selepas ini di Malaysia hari ini.